Hai murid-murid, kita bertemu sekali lagi dalam satu lagi siri pelajaran Sains tahun 6 dan pada kali ini kita akan membincangkan tentang bahan buangan yang terbiodegradasi dan bahan buangan yang tidak terbiodegradasikan. Setelah itu, kita akan membincangkan beberapa aktiviti di dalam buku kerja kita di dalam muka surat 84 hingga 86. Mari kita mulakan. Bahan buangan terbiodegradasikan merupakan bahan buangan yang boleh terurai atau merebut oleh tindakan mikroorganisme. Contoh-contoh bahan buangan terbiodegradasikan ialah bahan buangan yang daripada sisa makanan, tumbuhan, dan haiwan. Contohnya kulit pisang, kulit buah-buahan, sayur-sayuran, buah-buahan, kulit telur, tulang ikan, dan sebagainya. Bahan buangan tidak terbiodegradasikan pula ialah bahan buangan yang tidak dapat merebut ataupun mengambil masa yang sangat lama untuk terurai. Contohnya, bahan buangan yang berasaskan plastik, tin, kaca, dan barangan elektronik. Sekarang mari kita buat aktiviti di dalam buku kerja kita. Yang pertama, bahan buangan terdiri daripada dua kumpulan, yaitu X dan Y. Bahan buangan X terdiri daripada surat kabar, sisa tulang, kulit buah-buahan, dan bahan kumuh. Manakala bahan buangan Y adalah botol kaca, plastik, tin minuman, dan tin aerosol. Soalan E, apakah bahan buangan X dan Y? Seperti yang kita telah pelajari sebentar tadi, terdapat dua jenis bahan buangan, yaitu bahan buangan terbiodegradasikan dan bahan buangan tidak terbiodegradasi. X ialah bahan buangan terbiodegradasikan, manakala bahan buangan Y merupakan bahan buangan tidak terbiodegradasikan. Soalan B, baca maklumat berikut. Bahan buangan X akan menjadi nutrien apabila bahan buangan tersebut dibiarkan untuk satu tempo masa yang tertentu. Mengapakah hal ini berlaku? Bahan buangan X adalah bahan organik yang mudah direbutkan oleh mikroorganisme. Soalan C1. Ramalkan apakah yang akan berlaku jika bahan buangan Y dibakar. Bahan buangan Y tidak akan terurai. Yang kedua, adakah langkah membakar bahan buangan Y adalah sesuai? Berikan sebab bagi jawaban kamu. Langkah ini tidak sesuai karena boleh mencemarkan alam sekitar. Aktiviti muka surat yang seterusnya. Carta palang dalam raja di bawah menunjukkan jumlah tenaga yang digunakan untuk menghasilkan produk daripada bahan mentah dan bahan buangan kitar semula. Kita perhatikan carta palang yang diberikan di sini. Di dalam carta palang ini, kita dapat melihat dua maklumat yang dikumpul, yaitu jumlah tenaga untuk menghasilkan produk. Ini merupakan pemboleh ubah yang bergerak balas, manakala produk adalah pemboleh ubah yang dimanipulasi. Kedua-dua maklumat yang dikumpul ini merupakan pemboleh ubah. Kita mendapati bahwa untuk menghasilkan kertas daripada bahan mentah memerlukan jumlah tenaga yang lebih banyak berbanding kertas yang dikumpul daripada bahan buangan kitar semula. Begitu juga dengan bahan buangan yang berasaskan aluminium dan juga bahan buangan berasaskan plastik. Soalan E. Nyatakan dua maklumat yang diperoleh daripada raja di atas. Seperti yang kita telah pelajari sebentar tadi, terdapat dua maklumat yang dikumpul, yaitu jenis produk dan jumlah tenaga untuk menghasilkan produk. Soalan B. Bandingkan jumlah tenaga untuk menghasilkan produk kertas dengan jumlah tenaga untuk menghasilkan produk plastik. Jumlah tenaga untuk menghasilkan produk kertas adalah
kurang daripada jumlah tenaga untuk menghasilkan produk plastik. Soalan C. Antara produk di atas, yang manakah merupakan bahan-bahan yang tidak terbiodegradasikan? Bahan-bahan yang tidak terbiodegradasikan adalah aluminium dan plastik. Soalan D. Apakah kelebihan mengitar semula bahan-bahan yang tidak terbiodegradasikan? Ia boleh mengurangkan pencemaran alam sekitar. Muka surat yang terakhir, raja di bawah menunjukkan sisa toksik yang dibiarkan di pinggir sungai oleh individu yang tidak bertanggung jawab. Soalan E. Nyatakan maksud sisa toksik. Sisa toksik adalah bahan buangan yang berasal daripada cecair kimia, bahan buangan industri, dan sisa pertanian. Soalan B. Apakah jenis bahan buangan bagi sisa toksik? Tandakan betul pada jawaban yang betul. Adakah bahan buangan sisa toksik bahan buangan terbiodegradasikan atau tidak terbiodegradasikan? Bahan buangan sisa toksik adalah bahan buangan yang tidak terbiodegradasikan. Soalan C. Apakah keburukan bahan buangan yang dinyatakan di B? Bahan buangan jenis ini akan berkumpul dan menimbun dalam alam sekitar karena bahan ini tidak boleh direbutkan oleh mikroorganisme. Soalan D. Nyatakan dua cara untuk mengendalikan bahan buangan tersebut secara berhemah. Langkah yang pertama adalah merawat sisa toksik sebelum dilupuskan. Yang kedua, menanam sisa toksik yang telah dirawat di dalam tanah. Soalan yang terakhir, nyatakan dua kesan sekiranya bahan buangan tersebut tidak dikendalikan dengan betul. Yang pertama, sisa toksik akan mengeluarkan gas beracun yang boleh menjejaskan kesehatan. Dan kesan yang kedua adalah ia boleh memasuki rantai makanan dan menjejaskan benda hidup. Demikian sahaja pelajaran kita untuk kali ini. Sama-samalah kita terus menjaga alam sekitar kita demi kebaikan generasi yang akan datang.